jangan serik untuk join kita punya meeting next time. Tanpa saya membuang masa, saya sebenarnya nak menjemput seorang ahli lama kita untuk membuat perkongsian beliau, mungkin macam mana beliau jumpa Chuang Ho dan sedikit cerita tentang perjalanan beliau dalam Chuang Ho. So saya nak jemput Kak Mawan, VM Nurmawan, jika bersedia boleh share ke? Kak Mawan boleh on mic dan teruskan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya perkenalkan dulu diri saya. Nama saya Nurmawan binti Sarimin. Berasal dari Medan, Indonesia. Datang ke Malaysia tahun 1988, sama tahun dengan Chuang Ho. Datang ke Malaysia. Nak cerita apa ya? Sebab sebenarnya saya tak pandai nak cerita dan kurang ilmu lah. Dulu mula-mula jumpa Chuang Ho ni pun bukan nak bisnes ataupun nak buat MLM tu jauh sekali lah, orang kata MLM kan. Saya pernah join MLM ni tahun 89, itu sahaja. Direct cycle ya, kalau tak silap. Itulah satu-satunya MLM yang pernah saya masuk. Tapi bila tahun 2012, masa tu 28 hari bulan 2012, Ibu Suharni datang rumah. Ibu Suharni ni jiran lama kami lah, dekat Ampang dulu kan. Masa duduk setinggan. Masa tu dia nak tengok dia punya upline ada pemandu teksi lah, isteri dia kata tak boleh jalan. Dah 4 bulan kot. Sebab apa? Mungkin obes lah. Sebab dia punya kaki tak dapat menampung berat badan tu. Jadi sampai tak boleh jalan. Jadi lepas tu Ibu Suharni ajak dia orang singgah sini. Kebetulan orang tu orang Kelang. Jadi bila singgah sini dia kenalkan saya kopi. Saya dulu memang hantu kopi lah. Masa anak yang 3 atas tu pun memang tiap kali mengandung saya memang minum kopi. Anak lelaki saya yang sulung tu nombor 3, anak nombor 3. Saya minum kopi hang tuah tu sampai menjilat jari lah, sampai korek-korek. orang kata kan mengandung ni dia punya perangai kan pelik sikit kan. Tapi masa tu kita masih jahil kan, tak ada ilmu lagi. Orang kata kalau tak minum kopi tu macam rasa letih badan. Jadi saya minum kopi lah untuk tambah tenaga. Tapi masa tu tak ada ilmu pun untuk apa. Just minum je lah. Jadi bila Ibu Suharni kenalkan tu saya okey lah nak cubalah. Orang kata support lah kan. Lepas tu saya ambil dalam 3 kotak kot. Macam tu. Jadi sebab lagi 3 hari nak tahun baru, jadi Ibu Suharni kata tak apa kita submit Januari 2013 lah. Jadi saya minum mula 28 bulan 12 tahun 2012 dan submit ahli tahun 2013. Bila saya minum keluar dekat kulit gatal-gatal, menggaru, satu badan lah tumbuh macam merah-merah macam tu kan. Hari-hari cari dinding lah. Cari dinding nak garu. Kalau kat depan mungkin area lain boleh nak garu sendiri kan. Tapi kat belakang macam mana nak garu kan. Jadi saya tiap kali nak mandi ke cari dinding. Garu-garu sampai suami marah jugalah. Dia kata apa minum kopi mahal badan awak tu tengok allergic. Dia kata tak bagus lah. Jadi saya cakap sebab Ibu Suharni dah bagi tahu yang kemungkinan ada reaction macam ni. Jadi kita redha lah. Masa tu dah orang kata ini bukan allergic. Saya cakap Ani dah bagi tahu yang ini reaction. Jadi saya tanggung lah. Gatal pun gatal lah sebab kita bila minum tu ada tenaga.
Sebab dulu sebelum minum kopi ni saya selalu jatuh sebenarnya. Jalan lurus-lurus pun boleh jatuh, badan sangat lemah. Mungkin terlampau banyak toksin, badan kalau nanti yang tadi yang Irna sebut pemalas, suka duduk, nak tidur je, itu saya lah itu dulu. Sampai sekarang pun belum settle sangat lah, tapi dah banyak perubahan lah yang saya dapat. Jadi saya teruskan minum, pernah saya berhenti minum dalam 6 bulan kot. Jadi badan rasa lemah balik lah. Bila badan rasa lemah, saya tengok bila tamu datang, saya perhati orang yang lebih tua, lebih muda daripada saya. Kenapa? Dia orang tu macam tak ada masalah kesihatan, kenapa berjalan laju je. Sedangkan saya sangat-sangat orang kata nak bangun tu sangat susah, sangat berat. Kalau nak bangun pagi lagi satu hal kan. Sangat-sangat susah nak bangun pagi sebab bila belajar kat Suang Ho rupa-rupanya kita ni badan terlampau acidic. Betul tak? Jadi bila tamu datang, saya perhati bila sembang mesti dia orang ada satu benda yang dia orang amalkan. Dalam hati saya setiap orang yang sehat rupa-rupanya ada satu benda yang dia orang amalkan. Jadi saya mula baliklah, tak ada kemampuan pun saya buat-buat mampulah kan. Asing-asingkan duit belanja rumah sebab kita tak bekerja. Kita duduk rumah, jadi asingkanlah. Kalau suami bagi duit belanja, saya asingkan RM2 ke RM5 ke. Jadi untuk sebulan tu mungkin dapat 2-3 kotak kopi macam tu lah. Kadang-kadang kurang sikit, tunda juga dulu kan. Dulu tak faham lagi. Lepas tu bila saya belek dia punya majalah, saya tengok Ibu Suharni kan kata kalau boleh share dengan orang. Jadi saya tengok dalam majalah tu, ada Cina daripada mana. Saya kalau tengok gambar mungkin ingat lah, tapi saya tak ingat nama siapa. Tu dia bagi majalah kan. Jadi saya tengok, saya baca-baca, memang dia orang dulu asalnya sakit kronik. Lepas tu dia makan, dekat 6 tahun baru berjaya buat Suang Ho. Mampu makan lah maksudnya. Jadi saya nak tengok setahun. Betul ke produk ni bagus? Betul ke kopi ni bagus? Boleh bantu kesihatan? Jadi saya minum setahun secara senyap, saya tak pelawar siapa-siapa. Pelawar suami pun dia kata tak apa, biar awak dulu yang sehat. Tapi anak-anak kadang-kadang saya share lah, dia orang nak pergi sekolah kan. Saya bagi sikit, kadang-kadang satu cawan tu kita orang kongsi lah, 2-3 orang macam tu, sikit seorang. Lebih tu mak dia lah kan. Jadi bila saya teruskan, okey tepat-tepat setahun pergi Rewang. Bila pergi Rewang ada kawan kata, saya minum kopi ni kenapa saya punya darah jadi pekat ya? Dia kata macam tu. Jadi saya cakap, cubalah jus ni blender mengkudu. Orang kata tu dapat cairkan darah, saya kata kan. Lepas tu dia kata, alah baulah, nanti rasa macam mana tak sedap kan. Jadi saya cakap, kalau macam tu cubalah kopi yang saya minum. Kopi apa? Dia kata macam tu. Lepas tu saya cakap, kopi ni datanglah rumah kalau nak tahu, nak tengok. Lepas tu, okeylah nantilah esok-esok saya free, saya datang rumah Kak. Tapi dia macam tak senang duduk sebab kaki dalam sakit kan. Bila jalan tu, saya punya kaki pun dulu macam tu, mendenyut-denyut. Macam kaki dia, merekah, pecah, ada kalanya sampai berdarah kan. Sebab terlampau toksit badan. Jadi bila dia petang tu terus dia datang rumah, dia nak kopi juga, nak rasa juga. Bila dia rasa, dia pun seronok. Itulah orang kata downline pertama saya yang cuba kopi juga. Alhamdulillah dia cuba kopi, lepas tu dia cuba lactoberry. Tapi saya mampunya kopi je lah. Macam tu. Nak sambung lagi ke? Ceritanya panjang. Dah 10 tahun. Boleh sikit lagi. Sikit lagi. Lepas tu bila kawan ikut minum, Ibu Suharni pun bayang daripada Ulu Langat pergi hantar kopi semata-mata 3 kotak ke Kelang. Dahsyat orang Suang Ho ni kan. Kalau ikut kan memang sangat tak berbaloi orang kata kan. Tapi itulah
orang kata nak membina satu masa depan bermula daripada yang susah dulu kan. Jadi saya masa tu tak pernah pergi tak pernah pergi HQ, tak pernah pergi seminar, just sharing-sharing macam tu je lah. Lepas tu jiran pula bila sakit kepala, dia belilah 4-5 paket macam tu. Saya bagi je, beli loose macam tu lah. Ibu Suharni kata boleh je jual loose sebab dia orang nak rasa kan. Jadi saya pun jual loose lah. Kadang-kadang baby dia orang kuning, beli lactoberry, RM10 4 macam tu lah. Jadi lama-lama saya fikir kalau orang dah ramai makan, saya kena ada ilmu dia kan. Sebab ilmu tu yang sangat penting. Sebab sehat tak cukup dengan duit orang kata kan. Jadi saya mula minta izin dengan suami lah ikut meeting. Bila meeting kebetulan 2016 kalau tak silap saya baru datang meeting setelah 3 tahun jadi ahli. Jadi bila saya datang meeting kebetulan Dr. Solha dengan Double Diamond Kak Liza, Nuliza yang bagi talk masa tu, speaker masa tu. Jadi bila saya tengok sharing speaker yang dua ni, saya macam tergamam lah. Ya Allah, bagusnya dia punya perkongsian ilmu tu. Sebab saya memang tak pernah keluar ke mana-mana kan, suri rumah, duduk rumah, anak 7 kecil-kecil, jaga anak. Jadi tak pernah ke mana-mana. Lesen pun tak ada. Semua harap suami lah kalau nak keluar kan, ataupun naik bas. Lepas tu bila dengar ceramah Kak Liza dengan Dr. Solha tu, saya macam terpanggil lah untuk, ruginya kalau tak datang kan. Jadi saya terus datang lah walaupun datang naik bas 3 kali bas daripada Kelang kan. Saya cubalah, cuba sebab nak ilmu tadi tu. Rupa-rupanya kita jadi malas dan orang kata sakit ni bila sakit kita banyak toksit dan kurang nutrisi dan kita jadi malas sebab kita tak ada ilmu. Jadi bila saya ada ilmu sikit-sikit mula terfikir macam mana kita nak ubah masa depan kita. Jadi dari yang malas tadi kita berubahlah sikit-sikit, tambah ilmu, sehatkan badan. Alhamdulillah sekarang dah banyak penyakit yang berkurang lah. Lagi-lagi perkongsian daripada Aina kan. Saya pernah sembang dengan dia masa tu, dia datang meeting, dia cerita bab yang eczema dia. Bila datang memang sangat teruk dan 4 kotak lactoberry baru boleh berak. Jadi saya cakap, kalau macam ni macam mana kalau kita tak mampu kan. Itulah saya mula sharing. Gold Diamond Haslina pun sangat-sangat orang kata penyabar nak menghadapi saya kan. Alhamdulillah lah. Terima kasih banyak lah, itu je kot perkongsian untuk hari ini. Okey, terima kasih banyak Kak Mawan buat sharing. Wow, Masya Allah. First time dengar Kak Mawan punya cerita tentang Kak Mawan dan sebenarnya paling menarik sekali bila Kak Mawan share yang dulu Kak Mawan suri rumah biasa-biasa saja kan, tak terfikir kan kita nak berjumpa, nak berada dalam satu hall dengan seorang speaker, ramailah speaker yang hebat lah yang kita pernah tengok ke depan macam Titi Solha dan ramai diamonds lain, Didi Noliza dan sebagainya. Betul. Memang pun kalau siapa yang baru kat sini, kalau tengok orang-orang Syuangho semuanya daripada pelbagai latar belakang. Ada yang daripada pendidikan sangat tinggi, pernah kerja corporate dan ada juga orang biasa-biasa ataupun luar biasa kot. Suri rumah macam Kak Mawan ni orang luar biasa ni rasanya kan bila dah join Syuangho kan, dan bila dah join seminar Syuangho dan sebagainya mesti ramai yang share kata saya sendiri pernah jumpa orang yang daripada Sabah, dia kata
dia tak pernah pun pergi bila pergi seminar Syangho kan yang kat hotel tu, katanya dia tak pernah pun datang hotel dan sebagainya, tapi dengan Syangho alhamdulillah kan dapat dapat experience lah benda-benda macam ni kan, selain daripada of course lah bonus-bonus yang lain. So thank you very much Kak Mawan buat sharing pada malam ni. Kak Aina, rasanya kita nak terus ke speaker terakhir. Maybe next time Kak Aina boleh share testimony tu. Sebab macam banyak je, macam best je kan nak dengar testimony tu. InsyaAllah kita try next week Kak Aina. So, sekejap. Sebelum tu, let me, stop record sekejap. Okay, so